Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk petang ni, saya akan bagi kuliah mengenai unit yang ketujuh iaitu Majlis Amanah Rakyat. Okey. Baik, pertama sekali sebelum kita nak pergi lebih jauh berkenaan dengan Majlis Amanah Rakyat, perkara pertama yang saya nak sharekan dengan you all adalah website MARA ataupun Majlis Amanah Rakyat iaitu www.mara.gov.my. So yang ini bertujuan untuk you all dapatkan apa-apa sahaja informasi berkenaan dengan MARA. Okey. Baik, yang seterusnya di tepi sebelah kiri tu ada gambar kan? So itu adalah gambar Ketua Pengarah MARA lah, Datuk Azhar. Baik, yang seterusnya ini juga website MARA yang saya ambil daripada sisi yang berbeza. Boleh tengok, para pelajar boleh layari website lah untuk tengok lebih detail. Okey, ini adalah laman sesawang ataupun website daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang mana insan yang ada dalam saya punya skrin itu adalah Menteri Kemajuan Menteri di bawah pembangunan Kementerian Pembangunan Luar Bandar lah. Okey. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan sejarah MARA. Okay. Bila kita nak cerita tentang sejarah MARA, so kita pergi ke belakang sedikit daripada MARA iaitu dengan sejarah RIDA, Rural Industrial Development Authority, yang mana menjadi asas kepada penubuhan MARA lah. Dan kalau kita tengok kepada RIDA ni, RIDA diumumkan sebelum negara mencapai kemerdekaan iaitu tahun 1950, yang mana selepas mesyuarat CLC di Kuala Lumpur, maka Sir Henry Geni telah mengumumkan untuk mengadakan satu pertubuhan yang mana dinamakan sebagai Rural Industrial Development Authority, berfungsi untuk membantu orang Melayu dan juga masyarakat sebelum merdeka lah, terutamanya Melayu ya. Kemudian MARA ini, RIDA ini cuba dilihat kembali dari segi pelaksanaan program dan sebagainya oleh Datuk Onn bin Jaafar dan akhirnya diumumkan secara rasmi pelaksanaan dia pada tahun 1951. Okey. Baik, dan kalau kita tengok pada peringkat awal penubuhan RIDA ini, antara tujuannya adalah untuk memberi keselesaan serta nak meninggikan taraf sosioekonomi masyarakat luar bandar lah, terutamanya dari segi infrastruktur prasarana dan juga industri desa. Bagaimana nak memberikan ruang kepada masyarakat orang Melayu sebelum merdeka untuk memastikan mereka ini boleh untuk membina kehidupan serta memastikan ekonomi mereka juga dapat ditingkatkan sebelum merdeka. Namun, selepas beberapa tahun RIDA dilaksanakan, terdapat banyak kepincangan kepada RIDA dan akhirnya pada tahun 1966 melalui Kongres Ekonomi Bumiputera yang diadakan pada tahun 1965, maka diputuskan untuk melaksanakan MARA, yang mana peranan utama MARA pada peringkat ini adalah untuk memastikan ekonomi masyarakat terutamanya Bumiputera ni dapat ditingkatkan lah. Okey, dan kalau kita tengok dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang berlangsung pada 5 hingga 7 Jun 1965, iaitu lebih kurang dalam 3 hari kongres itu berlangsung, dan pelbagai pandangan dan pendapat mengenai bagaimana cara nak memantapkan ekonomi Bumiputera telah diberikan, dan salah satunya adalah melalui penubuhan Majlis Amanah Rakyat yang mana berfungsi untuk membantu masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu Bumiputera lah. Okey, dan antara tugas awal ataupun peranan utama MARA peringkat awalnya adalah dalam tiga bidang, tiga lapangan, tiga bahagian. Yang pertamanya adalah memberi latihan kepada golongan peniaga dan juga Bumiputera lah untuk memberikan mereka ilmu pengetahuan tentang perniagaan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dalam lapangan pengangkutan, yang mana bas-bas MARA dibangunkan, pengangkutan MARA dibangunkan di peringkat awal untuk memberikan lebih perkhidmatan yang diberikan oleh orang Melayu lah. Yang ketiganya adalah dari segi latihan dan juga pendidikan, yang mana menjadi teras kepada pembinaan KKTM yang ada pada hari ini. Okey, ini adalah Law of Malaysia, yang mana akta berkenaan dengan MARA berada di bawah perkara 489, Akta 489, Majlis Amanah Rakyat Enactment tahun 1966, yang mana di dalam akta ini, Akta MARA ini, ada banyak hal-hal yang berkait tentang tadbir urus MARA lah.
tadbir urus MARA, dari segi pelantikan pengerusi, dari segi pelantikan ahli dan sebagainya. Dan kalau kita tengok penubuhan MARA ini adalah di bawah Parlimen, ya, Akta Parlimen lah. Okey, ini adalah ahli Majlis MARA, Carta Organisasi, ahli Majlis MARA. Yang ini awak boleh tengok dalam website MARA, www.mara.gov.my. So ini juga sama, Carta Organisasi Pengurusan Tertinggi MARA. Baik, yang ini adalah lagu MARA, dan lagu ini dicipta oleh M. Nasir, bukan salah orang, ya. Dan kalau dia amati, dia hayati tentang lagu ini, so awak akan nampak bagaimana bersungguhnya MARA dalam usaha nak memastikan badan ini menjadi sebuah badan amanah yang unggul serta diterajui oleh mereka-mereka yang mempunyai kredibiliti dalam mentadbir urus MARA itu sendiri. Dan kalau kita tengok bagaimana keinginan MARA itu diluahkan dalam bait-bait lirik, ya, yang telah dihasilkan lah. Okey, ini adalah visi korporat MARA menjadi organisasi amanah yang unggul serta diberkati. Amanah di sini merujuk kepada MARA ini sebagai badan amanah kepada Bumiputera untuk memastikan masyarakat Bumiputera dapat meningkatkan ekonomi dia lah. Okey, yang seterusnya adalah bidang korporat. Okey, so dalam aspek bidang korporat untuk menerajui beberapa bidang dekat sini, dan kalau awak perasan dia ada di bawah bidang keusahawanan, pendidikan, pelaburan serta untuk memastikan masyarakat dapat memiliki equity dalam saham syarikat itu sendirilah. Okey. Baik, yang seterusnya adalah objektif MARA, dan kalau kita tengok dekat sini ada 4 objektif yang digariskan untuk memastikan matlamat utama MARA itu dapat dicapai. Yang pertamanya adalah membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Itu yang pertama. Yang kedua, melahirkan modal insan global dan berintegriti, ya, bebas rasuah. Menyumbang kepada pemilikan equity. Sebagaimana kita sedia maklum, equity adalah saham syarikat, terutamanya masyarakat Bumiputera. Nak memastikan Bumiputera ni dapat mencapai, ya, target kerajaan 30% dalam equity saham syarikat lah. Yang keempatnya adalah memudahkan sistem penyampaian. Okey, dalam nak mencapai objektif yang telah digariskan oleh MARA, beberapa strategi telah dirancang oleh pihak pengurusan tertinggi MARA, yang mana yang pertamanya adalah untuk mendaya modal insan, memantapkan pemilikan equity dalam sektor korporat, memperkukuhkan pemilikan aset bukan keuangan, memperhebatkan keusahawanan dan perniagaan, memantapkan ekosistem penyampaian perkhidmatan. Dan kalau kita tengok kepada strategi yang cuba digariskan oleh pihak MARA ini, keusahawanan dan perniagaan menjadi salah satu strategi besar kerajaan dan juga MARA sendiri dalam usaha nak memastikan objektif yang digariskan itu berjaya dilaksanakan. Baik, yang seterusnya adalah peranan MARA. Ini adalah secara keseluruhan lah, ya, peranan MARA. Pertamanya adalah untuk wujudkan bilangan usahawan Bumiputera. Itu yang pertama yang memang diinginkan oleh kerajaan. Yang keduanya adalah mengambil bahagian dalam perniagaan dan juga perindustrian. Sebab orang Melayu dan juga Bumiputera antara golongan yang paling kurang dalam memastikan bidang perdagangan dan juga perindustrian tu diceburi oleh minat mereka lah. Okay, yang ketiganya, nak tambah bilangan guna tenaga. Sebab kita sedia maklum, MARA sendiri menyediakan latihan teknikal vocational, ya, ataupun TVET, khususnya kepada masyarakat Bumiputera. Jadi melalui pengajian TVET ini dapat memastikan masyarakat ataupun guna tenaga Bumiputera terlatih dalam bidang tertentu itu dapat dihasilkan. Yang keempatnya adalah menggalakkan lain-lain kemudahan dalam perkhidmatan. Okey, baik. Antara hala tuju MARA yang kita dapat lihat dekat sini ada 4 hala tuju yang telah digariskan oleh pihak MARA, iaitu pelaburan, khidmat pengurusan, keusahawanan dan juga pendidikan, ya. So kita akan pergi satu persatu lah berkenaan dengan hala tuju MARA tersebut. Baik, yang ini adalah bidang keusahawanan. So kalau kita tengok, yang ini saya screenshot daripada website MARA. So kalau kita tengok bidang keusahawanan yang diberikan perhatian, ya, dalam usaha untuk membangunkan usahawan, pelbagai program-program latihan yang berstruktur yang telah diwujudkan oleh pihak MARA sendiri, antaranya dalam bentuk coaching dan juga mentoring, khidmat nasihat dan juga program-program khas lah. Dan selain daripada program-program yang berstruktur ini, kita dapati bagaimana MARA berusaha untuk memberikan pembiayaan perniagaan, ya, sebagai contohnya pembiayaan kontrak, pembiayaan AM bawah daripada RM500,000, kemudian pembiayaan AM lebih daripada RM500,000 hingga RM1 juta. Yang ini yang memang diberikan kepada mereka-mereka yang berminat lah untuk menyertai program yang diusahakan oleh MARA. Kemudian ada
premis-premis kerajaan perniagaan ya, yang disediakan juga untuk mereka yang nak memulakan perniagaan. Baik, yang seterusnya adalah dari segi pendidikan. So, kalau kita tengok dekat sini, antara ahli tuju mara dalam bidang pendidikan ini dapat dilihat dari segi misalnya pendidikan menengah, iaitu MRSM, kemudian di peringkat institusi TVET, yang mana kita ada UniKL, kita ada GMI, MJII, kita ada KKTM, IKM, Giat Mara, kemudian pendidikan tinggi, kita ada KUPTM, kita ada KPTM, kita ada KPM dan juga kita ada College Mara lah. So, yang ini adalah bidang-bidang pendidikan yang disediakan oleh pihak Mara dan kita ada pembiayaan pelajaran Mara. Ya, Mara ni bukan hanya sekadar memberikan kita dari segi pendidikan, malah juga memberikan pembiayaan ya, yang mana lebih rendah dari berbanding dengan institusi keuangan pendidikan lain lah. Baik, yang seterusnya adalah transformasi bidang pelaburan. So, bila dalam usaha ya, Mara untuk memastikan ahli tuju Mara ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, beberapa inisiatif ya yang disediakan oleh pihak Mara antaranya adalah mengukuhkan equity melalui dana pelaburan, mengambil alih syarikat berkepentingan lah, yang antaranya bank, syarikat media, hotel, pusat perubatan dan sebagainya, pembangunan hartanah milik Mara dan juga pelbagai perkhidmatan perniagaan dalam industri pengangkutan. Ya, yang ini yang disediakanlah dalam bidang pelaburan. Kemudian yang keduanya adalah transformasi bidang keusahawanan, yang mana dalam bidang keusahawanan ni antara perkara ya, matlamat akhir transformasi ni adalah untuk melahirkan kelompok usahawan korporat ya, tekno usahawan, usahawan peruncitan dan usahawan pembuatan serta kontraktor yang berwibawa. Itu yang ingin dicapai oleh pihak Mara lah. Dan dalam usaha nak mencapai matlamat ni ada beberapa inisiatif ya, ataupun beberapa inisiatif, insentif lah ya, yang diberikan inisiatif iaitu conversion, program conversion, program Groombig, customer driven, dana wakaf, international innovation, entrepreneurship, exposition ya. Yang ini yang kita akan bincangkan dalam kuliah secara live meeting lah. Okey, kemudian transformasi bidang pendidikan dalam usaha nak memastikan bidang pendidikan ini berada setanding ya dengan institusi lain ya. So kita dapati bagaimana Mara cuba untuk memastikan bidang TVET itu menjadi keperluan utama ya, yang mana melahirkan para graduan yang sangat cemerlang dalam bidang kompeten ya, teknikal lah. Okey, kemudian selain daripada itu juga dari segi akademiknya, kalau kita tengok bermula daripada MRSM sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan antara transformasi sektor pendidikan yang ada 4 inisiatif yang dilaksanakan ataupun yang cuba nak dilaksanakan oleh pihak Mara. Usaha sama dengan institusi luar negara, mantapkan program latihan dalam dan juga luar negara, program kepimpinan insania ada, dan juga IGSE ya, ataupun program antarabangsa, pelaksanaan program antarabangsa yang dibuat oleh pihak Mara di peringkat MRSM ya, menengah. Kemudian transformasi dalam bidang pengurusan, sektor khidmat pengurusan merupakan salah satu daripada transformasi yang cuba nak dilaksanakan oleh pihak Mara. Pertamanya adalah penstrukturan semula organisasi, pemantapan urus tadbir organisasi, mantapkan integrated database dan juga beberapa lagi lah yang cuba dilaksanakan melalui bidang pengurusan. Okay. Yang ini saya sediakan lampiran berkenaan dengan Mara. So bermula daripada, kalau tengok gambar yang pertama tu bermula daripada Abbas Mara dan sebagainya lah. Okay. Yang ini juga adalah jendela sejarah Mara. Okay, masih lagi, dan ini adalah secara kronologinya apa yang dah disediakan oleh Mara sehingga tahun 2012 lah. Okay, dan sehingga kali ni kalau kita tengok banyak lagi perkara-perkara yang telah dilaksanakan lah. Baik, setakat itu dulu untuk kuliah pada kali ini. Kita jumpa di next session lah. Okay, bye. Assalamualaikum.